في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله تبنا يا الله تبنا يا الله ورجعنا يا الله ورجعنا يا الله وندمنا 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 يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Terima kasih kepada semua yang join pada hari ini. Terima kasih yang sanggup luangkan masa hujung minggu, kita dah habis hari Jumaat. So saya ucapkan tahniah kepada semua dan kita bagi tepukan kepada semua yang live malam ni. Ambil nak sangat tepuk. Alhamdulillah. Terima kasih semua yang join malam ni dekat Facebook, dekat IG semua. Alhamdulillah, masya-Allah. Kita nak cerita malam ni tentang travel Al-Quran ataupun travel sejarah Al-Quran. Sekarang ni kita tak boleh travel kan? Kita tak boleh nak pergi secara fizikal, nak pergi ke lokasi-lokasi mana-mana tempat pelancongan, tempat-tempat yang kita suka melancong, kita suka ziarah. Tapi dalam Al-Quran sebenarnya ada banyak cerita sejarah yang kalau saya boleh bawa pada malam ni, kita boleh cerita sikit-sikit dan kita cuba nak terbang, pergilah ke beberapa lokasi yang ada yang kita nak cerita pada malam ni. Kalau boleh kita membayangkan, ataupun siapa yang rajin sambil-sambil tengok ni, dia buka laptop, dia Google tempat-tempat yang saya nak cerita malam ni. At least kurang-kurangnya kita dapat gambaran apa yang saya nak cerita pada malam ni. InsyaAllah. Apa khabar semuanya? Cik Syarudin kita, Masya Allah. Terima kasih join. Puan Ustazah Mada Mustaqim. Cik Faizal kita, orang kuat Bank Islam. Afrudi. Masya Allah. Excited Ustaz Pak macam ada rakaman studio. Ni kita setting lah. Sebab kita duk baca Quran kan. So kita setting lah. Buatlah bagi reverb sikit. Bagi semangat dah sikit kan. Alright. Akmal Vivo. Sunbeach Resort 4K Pulau Tioman. Masya Allah pun ada juga. Al-Anas Osman. Terima kasih banyak-banyak. Semua yang join malam ni, terima kasih banyak-banyak. Siapa yang rajin malam ni, kita nak ambil sikit intisari Suratul Kahfi. Sebab ini hari Jumaat kan, ramai yang baca Suratul Kahfi.
Saya nak kita sama-sama belajar hari ni daripada ayat 9 hingga ayat yang ke-26. Kita nak cerita pasal suratul Kahfi. Tentang Ashabul Kahfi tu. Mungkin dah ramai orang dengar Ashabul Kahfi kan. Jom kita nak dengar malam ni lebih spesifik. Siapa Ashabul Kahfi? Kita nak tengok menerusi ayat 9 hingga 26. Siapa yang rajin untuk buka laptop ke apa ke, boleh try Google tempat-tempat tu nanti insya-Allah. Okey, apa kata kalau kita join sama-sama, kita baca ayat 9 hingga 26 suratul Kahfi insya-Allah. Anas tak macam-macam Anas. Malam ni hukum karma tak ada. Malam ni kita suratul Kahfi ayat 9 hingga 26. Jom kita baca saya bagi tambah ribut sikit. Testing. Test. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. InsyaAllah kita baca ayat 9 hingga 26, cerita pasal Ashabul Kahfi. Kita bukan sekadar nak baca suratul Kahfi, kita nak ambil sikit tadabbur, intisari, kita nak travel masuk dalam Al-Quran. Apa sebenarnya yang cerita pasal ada nama surah Al-Kahfi? Sebab surah itu dia refer kepada ada satu kisah, iaitu kisah Ashabul Kahfi. Kita baca dulu ayatnya, ayat 9 hingga ayat 26 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين
وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم وقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, selesai ayat 9 hingga 26 cerita pasal Ashabul Kahfi. Terima kasih semua yang join. Waalaikumsalam Cik Afiq. Lama tak jumpa Cik Afiq. Kita nak cerita ya, kenapa nama surah ni Al-Kahfi. Okey, dalam Quran, nama-nama surah yang ada dalam Quran tu bukanlah bermaksud satu surah cerita pasal apa yang disebut dalam nama tu. Contoh surah Al-Baqarah, surah yang pertama tu. Kenapa sebut Al-Baqarah? Rupanya dalam satu surah tu yang ada lebih kurang dalam 2 juzuk setengah. Surah Al-Baqarah surah yang paling panjang, 2 juzuk setengah.
Dalam 2 juz setengah tu adalah beberapa ayat yang cerita pasal Al-Baqarah. Cerita pasal sapi betina ataupun lembu betina. Cerita apa tu? Cerita pasal Bani Israel yang diorang tu kematian seorang, ada lelaki Bani Israel mati, jadi anak beranak ni pakat tuduh menuduh siapa yang bunuh ni. Jadi rupanya dalam ramai-ramai tu ada seorang bunuh sebab dia nak ambil harta orang yang mati ni. Dapat harta waris macam tu lah. So dia bunuh, dia ambil mayat yang mati kena bunuh tu, dia lempar, dia letak dekat rumah salah satu adik-beradik yang lain. So mereka dah bergaduh. Jadi cerita tu dibawa kepada Nabi Musa AS. Akhirnya Allah perintahkan mereka menyembelih Al-Baqarah. Antazbahu baqarah. Dan bila mana sampainya report kepada Nabi Musa kata, Nabi Musa pun solat 2 rakaat. Nabi Musa bertanya kepada Allah, maka Allah bagi tahu kalau nak tahu siapa yang membunuh lelaki Bani Israel ni, maka sembelih seekor lembu betina Al-Baqarah. Itu panjang dah cerita, itu saya tak nak cerita malam ni, itu nanti lain kali kita cerita. Itu contoh surah Al-Baqarah. Sebab rupanya ada satu kisah dalam banyak-banyak benda yang cerita dalam Al-Baqarah tu, ada satu cerita pasal lembu betina yang kena sembelih. Lepas sembelih tu kena ambil daging bahagian mana semua tu, nanti saya cerita tu next time. Okay, so kita dah selesai baca ayat yang ke-9 hingga 26. So kita nak tengok tentang sejarah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi, kenapa nama surah tu Al-Kahfi? Ada macam-macam cerita rupanya. Rupanya salah satu cerita dalam surah Al-Kahfi adalah tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi maksudnya apa? Iaitu ahli gua. Ada ahli gua di sini. Orang kata Manchester United ahli gua sebab dia lama duduk diam, asyik kalah di Manchester United. Tapi tidak lagi untuk 2021 Manchester United berada di puncak liga sekarang ni. Rasa gayat pula duduk tinggi sangat. Liverpool entah ke mana, entah dia. Saya rasa salah tu dah kena tukar nama tu, bukan salah, kalah. Selingan je tu, selingan. Alright, so kita nak cerita apa tentang Ashabul Kahfi, iaitu ahli gua. Ahli gua. Sesedari semua, pertama kita cerita pasal lokasi. Kita cerita pasal lokasi gua tu dekat mana. Batu Cave? Bukan. Gua Niah dekat Sarawak? Bukan. Kat mana guanya ada beberapa pandangan. Okey. Ada yang kata dekat Ephesus. Ini pandangan orang Yahudi dengan Kristian, dia orang setuju dekat Ephesus. Ephesus ni dekat Turki. Alright, Ephesus dekat Turki. Liverpool dah masuk gua dah start betul. Liverpool pula dah masuk gua. Alright, ada yang kata satu dekat Ephesus dekat Turki. Satu lagi ada yang berpandangan dekat Damsyik dekat Syria. Hari ni Syria dah bergolak kan, sayang. Damsyik tu sebuah tempat yang sangat exciting sebenarnya. Dia adalah tempat yang orang kata apa, tempat yang ramai malaikat. Sebab Syria ni adalah bumi Syam, Iraq, Syria, Lebanon, Palestin, termasuklah Jordan. Ini adalah bumi Syam. Bumi Syam ni adalah bumi yang diberkati, yang malaikat banyak, dan dia adalah tanah yang berkat. Even nanti Nabi Isa akan turun nanti untuk membunuh Dajjal, dia akan turun di Damsyik. Damsyik juga tempat yang ada makam Imam An-Nawawi. Imam Nawawi siapa kenal? Antara ulama hebat dalam mazhab Syafi'i. So ada yang kata dekat Damsyik tapi tak famous sangat. Ashabul Kahfi punya location dekat Damsyik tak famous sangat. Yang famous dekat Ephesus, dekat Turki. Satu lagi yang famous dekat Amman, dekat Jordan. Dekat Amman, tak jauh daripada bandar Jordan tu, daripada bandar Amman. Amman ni ibu negeri Jordan, tak jauh daripada kota, daripada city center Amman tu ada satu gua namanya Al-Kahfi. Ada sebuah masjid yang besar juga dekat atas bukit tu. Alright, so cerita pasal location 3 location. Siapa nama ahli-ahli gua ni? Dia bukan Manchester, dia bukan Liverpool lah tu, kita bergurau macam tu. Sebab saya terasa hati juga bila orang kata Manchester duduk dalam gua, Manchester duduk dalam gua kan. Saya tak boleh lah. Okay. So ada yang kata Ashabul Kahfi ni nama dia Tamliha, Meksalmina, apa lagi, Mikashlim, nama dia pelik-pelik lah. Mikashlimia, Mertelius, Sacitus, Sedemius. Ini semua bahasa-bahasa kepercayaan orang Kristian, orang Yahudi lah. Alright.
Berapa orang? Okey, ada pandangan yang kata 7 orang. 7 orang termasuk anjing dia. Ada yang kata kalau pandangan Ibnu Abbas 7 orang lelaki, yang ke-8 anjing. Okey, kalau kita refer dalam ayat Al-Quran kan, Allah ada cerita benda tu dekat ujung-ujung yang kita baca tadi, ayat yang ke berapa cerita pasal berapa orang. Ayat yang ke-24, 23 macam tu. Kejap, saya tengok sekejap ayat dia. Manakah ayat dia? 20 18. Okey. Sekarang ni orang duk tanya-tanya sebab kes ni cerita Ashabul Kahfi kenapa turun dalam Al-Quran sebab orang Yahudi nak uji kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bila orang Yahudi tanya, okey, kalau betul Nabi ke cerita pasal Ashabul Kahfi. Itu yang Allah turunkan Ashabul Kahfi ni sebab Ashabul Kahfi ni dia cerita yang berlaku zaman sebelum Nabi Isa. Mana zaman Nabi Musa, sebelum sampai zaman Nabi Isa, pertengahan antara Nabi Musa dengan Nabi Isa. Okey? Jadi, ialah orang yang hidup zaman Nabi ni, dia orang untuk nenek moyang untuk sembah berhala. Sebab daripada zaman Nabi Isa nak sampai zaman Nabi Muhammad 500 tahun. Jadi orang ni, bila Nabi Muhammad datang, bila bawa wahyu, cerita aku Rasul, jadi orang-orang yang konon-konon dengar cerita-cerita yang terdahulu ni, so mereka test Nabi Muhammad SAW, antaranya okey, itu orang Yahudi persoalkan Nabi, okey, cerita pasal Ashabul Kahfi, maka Allah detailkan cerita pasal dalam suratul Kahfi ni. Saya tengok dalam ayat yang ke-23. Ayat 22. Sebahagian daripada mereka sayaquluna salasatu rabbihum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Sebahagian daripada mereka ialah ni orang duk cakap-cakap ni kan, macam kita lah ini Ashabul Kahfi ni siapa, berapa orang. Kita duk kecoh, duk sibuk fikir benda kecil-kecil tu, sedangkan ada banyak benda yang besar-besar lagi yang lebih penting. Yang kita ambil pengajaran tentang suratul Kahfi bukan pada bilangan, bukan siapa, bukan kat mana lokasi dia. Tapi Allah sengaja buat teaser macam tu supaya kita mengkaji sebenarnya. Allah tak bagi location, Allah tak bagi spesifik siapa nama dalam Quran, dekat mana, apa benda dia orang ni lari masuk dalam gua sebab apa. Allah tak ada trigger pun benda tu semua. Allah nak kita kaji, dan daripada kajian itulah kita nak bincang sama-sama malam ni. So ada orang kata Ashabul Kahfi tu ada yang kata 3 orang, yang ke-4 anjing. Ada yang kata pula 5 orang, yang ke-6 anjing. Ada yang kata pula 7 orang, yang ke-8 anjing. Katakanlah wahai Muhammad, qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, iaitu orang-orang yang bersoal ni, Tuhanku lebih mengetahui akan bilangan mereka, tiada yang mengetahui bilangannya melainkan sedikit. Oleh itu janganlah kamu berbahas dengan sesiapa pun mengenai mereka, melainkan dengan bahasan atau perbincangan yang sederhana, yang nyata keterangan dalam Al-Quran, dan janganlah kau meminta penjelasan mengenai hal mereka kepada seseorang pun dari golongan yang membincangkannya. Saya tak ada detail sangat, saya pun tak ada cerita nak detail, cuma kita refer kepada apa yang Yahudi Kristian bincang dan apa yang Islam ajar kepada kita. Kalau ikut pandangan Ibnu Abbas, Ashabul Kahfi itu 7 orang, yang ke-8 itu anjing dia. Alright. So dekat mana location? Sama ada di Ephesus Turki, sama ada dekat Amman Jordan. Dua-dua tu bolehlah cuma mungkin orang Yahudi Kristian mereka lebih percaya di Ephesus Turki. Kalau orang yang belah-belah Arab sikit dia lebih percaya yang dekat Amman, dekat Jordan tu. Saya dah pergi dah dua-dua location tu. Wallahu a'lam. Tapi kalau tak tahulah, kalau pengamatan saya bila saya pergi tu, tak tahulah, bila saya rasa kita pergi tu, kita punya perasaan tu saya lebih cenderung dekat Amman Jordan. Wallahu a'lam, tak ada masalah yang tu. Okey. Dan benda ni pun saya dah buat dalam dokumentari TV Al-Hijrah ayat riwayat dulu. Kita pergi ke beberapa lokasi ni. So wallahu a'lam, kita tak nak bincang detail yang tu sebab Allah pun sebut dalam ayat yang ke-22 tadi, tak nak bincang detail-detail pasal siapa, dekat mana dan sebagainya. Yang penting kita nak bincang pasal kenapa sebenarnya Allah sengaja tidurkan mereka tu. Alright. Siapa ada soalan boleh tanya soalan terus, senang kita jawab soalan. Alright. Bila kisah ni? Kalau ikut teori Kristian, Ashabul Kahfi ni lebih kurang tahun 500, lebih kurang
tahun 538 hingga 590 macam tu. Mana tahun 500 Masihi lah, kita sekarang ni dah 2021. Mana berapa jauh tu? Maknanya ini baru 530 Masihi, baru 500 lebih, tak sampai 600 Masihi lagi. Lebih kurang macam tu lah tarikh dia. Yang detail wallahu a'lam. So cerita detail dia apa dia? Jadi ni cerita yang kira famous lah ni Ashabul Kahfi ni, iaitu golongan-golongan yang hidup dekat sebuah tempat yang sedang diperintah oleh Rom. Kalau tengok kerajaan Rom ni besar tuan-tuan. Kerajaan Rom ni di sebelum zaman Nabi Isa lagi. Dia menyembah agama pagan. Rom yang latest yang zaman Byzantine ni, yang selepas zaman Nabi Isa, yang baru yang jadi ajaran Kristian. Rom yang selepas zaman Nabi Isa kan, yang kita dengar apa Rom Byzantine itu adalah ajaran Kristian. Tapi kalau Rom yang zaman-zaman sebelum Nabi Isa, kerajaan Rom ni sangat hebat Sehingga pada sebelum zaman Nabi Isa, pada zaman Nabi Muhammad ada kerajaan yang besar Rom ni. So Rom yang hidup sebelum zaman Nabi Isa ni, dia adalah Rom yang menyembah agama pagan. So maharaja yang famous masa tu namanya Maharaja Decius. D-E-C-I-U-S, Decius. Jadi Maharaja Decius ni, dia nak rakyat dia yang famous dia, kalau orang Kristian Yahudi percaya Maharaja Decius ni dekat area Ephesus dekat Turki. So Maharaja Decius ni panggil rakyat dia semua menyembah agama pagan. So dengan ramai rakyatnya ada 7 orang ni yang bila-bila dipanggil suruh sembah pagan, so mereka ni tak nak sembah agama pagan ni. Okay, so oleh kerana tu akhirnya mereka menyembunyikan diri masuk ke dalam Al-Kahfi tu. Masuk ke dalam gua Al-Kahfi. Ada yang kata, ada yang riwayat cerita akhirnya mereka ditidurkan oleh Allah. Ada kalau pandangan orang Yahudi Kristian, akhirnya Raja Decius tu yang menutup pintu gua supaya mereka tak boleh keluar tu, yang akhirnya mereka ditidurkan dalam gua. Itu ada teori dari sudut Kristian lah. Tapi kalau teori dari sudut Islam, dia tak ada cerita pasal pintu tertutup. Mereka yang nak menyelamatkan diri daripada kena menyembah agama pagan, sedangkan mereka itu beriman kepada Allah, maka mereka sanggup masuk dalam gua menyembunyikan diri supaya mereka tak kena pengaruh dekat luar tu. Itu yang disebut innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu adalah pemuda-pemuda fityatun amanu bi rabbihim, yang beriman dengan Tuhan mereka iaitu Allah, wa zidnahum huda, dan kami tambah kepada mereka hidayah, petunjuk daripada Allah. Masya-Allah. Okey. So ingat siapa nama raja dia? Maharaja Decius. Tahunnya lebih kurang tahun 500 lebih, 530 ke 590 sebelum 600 Masihi. Sekarang ni 2021 lebih kurang macam tu. Tengok sikit lagi. Okey, tapi ada juga pandangan yang bagi tahu kisah Ashabul Kahfi ni iaitu 250 Masihi. 250 Masihi, maknanya bukan 500 lebih. 500 lebih tu ada yang kata disebarkan ceritanya, tapi yang berlaku betul-betulnya adalah pada 250 Masihi. Sudah jauh tu sebelum zaman Nabi Isa alaihissalam. Alright, dia selepas zaman Nabi Musa, sebelum zaman Nabi Isa. Okey. So dia orang tidur dalam Al-Kahfi tu beberapa ratus tahun. So dalam ayat yang keberapa cerita pasal berapa tahun tu, saya kena refer ayat-ayat tu sebab kita nak bagi clear malam ni. Apa yang kita baca selama ni kita boleh ingat. Tadi kita cerita ayat 22 tentang berapa orang. Ayat yang ke-25 Allah sebut walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a, dan mereka telah tinggal tidur dalam gua itu 300 tahun dan 9 lagi. Wazdadu tis'a. Apa ni? Mereka ditidurkan dalam gua itu 7 orang lelaki termasuk kitemir, termasuk anjing itu, so jadi 8 makhluk ni. Mereka ditidurkan selama 300 tahun. Wazdadu tis'a, dan kami tambah 9. Bermaksud apa? 309 tahun. Bermaksudnya apa? 300 tu ikut kiraan kalender Masihi, kalender matahari. 309 mengikut kiraan kalender Qamari ataupun kalender Hijri.
Kalau ikut kalender bulan 309 tahun, kalau ikut kalender Masihi 300 tahun. Sebab tu Allah guna ayat 25 ini, walabitu fi kafihim salasami'atin sinin wazdadu tis'a. Alright. Itu cerita pasal berapa tahun tidur lah. Okay. So Ashabul Kahfi ni cerita dia, bila dia tidur selama beberapa ratus tahun tu, dipercayai raja selepas tu, mana lepas 300 tahun, ada yang kata tak sampai 300 tahun lagi. Dalam berapa ratus tahun dia tidur, kemudian dia dibangkitkan. Wallahualam berapa lama, sebab macam saya sebut tadi, Allah sengaja tak cerita detail dan Nabi pun tak cerita detail. Sebab ayat 22 cerita, tak payah tanya banyak-banyak, tak payah. Sebab bukan kita nak cerita yang tu, kita nak cerita ada benda lain yang lebih penting. So lepas berapa tahun mereka tidur dalam Al-Kahfi tu, sebab dia tidur dalam keadaan duduk sebelah kanan, sekejap balik sebelah kiri, ada setengah pandangan mereka kata mereka ni tidur macam tidur serigala. Terus serigala dia maknanya mata-mata terbuka sebelah. Kalau kita tengok anjing atau serigala atau binatang-binatang yang liar ni, dia tidur tapi sebelah mata macam terbuka. Sebab kalau tidur betul nanti mereka tak bangun-bangun pula. Jadi ada yang kata macam tu. Ada yang kata mereka memang tidur, cuma Allah akan membalik-balikkan mereka. Sekejap mereka akan balik sebelah kanan bila mana matahari naik daripada kiri, daripada timur, so mereka akan balikkan badan mereka daripada ke sebelah barat. Bila mana matahari nak tenggelam ke sebelah barat, mereka akan balik buat diri mereka ke sebelah timur. Ini Allah sebut. Kenapa dibalik-balikkan? Satu, tak nak bagi cahaya matahari. Kalau cahaya matahari kena, dia orang akan bangun. Keduanya, supaya kulit badan mereka tidak bersatu dengan tanah. Supaya akhirnya kulit badan mereka, kalau lama sangat duduk dengan tanah sebelah satu side, so akhirnya akan jadi mereka akan sebati. Sebab kita semua berasal pada tanah. So kalau tanah kena dengan kulit kita, lama-lama memang dia akan jadi sebati. Okey. So ada yang kata lepas berapa tahun mereka tidur dalam keadaan pusing kiri, pusing kanan tu, raja selepas tu namanya Maharaja Theodosius. Kalau yang tadi Maharaja Decius, lepas berapa ratus tahun Maharaja Theodosius. Theodosius kedua ke kalau tak silap. So mereka lah yang mentadbir negara pada zaman tu. So dalam keadaan itulah akhirnya Allah bangunkan mereka pada zaman tu. Ketika tu Allah nak uji mereka dengan ketika mereka bangun, mereka tak tahu pun yang mereka dah tidur beratus tahun. Sedangkan mereka rasa macam baru tidur sehari je. Kalau tengok ayat yang keberapa Kalau tengok ayat yang awal. Kita cerita daripada ayat yang ke-9 kan. Mana ayat dia, saya kena refer pada ayat dia. Yang cerita pasal bolak-balik tu ayat yang ke-18. Engkau sangka mereka sedar pada mereka tidur dan kami balik-balikkan mereka dalam tidurnya ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri, sedang anjing mereka menghulurkan dua depan kakinya, dua kaki depannya depan pintu gua. Jika kau melihat mereka, tentulah engkau akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan tentulah engkau akan merasa sepenuh-penuh gerun takut pada mereka. Yalah, tidur beratus tahun, bayangkan berjambang menyapu semua lagi, ada anjing pula lagi. Memang lain lah. Bila mereka bangun daripada tidur lepas beratus tahun tu, pada zaman Raja Theodosius yang kedua tu, ayat yang ke-19 Allah cerita wa kadzalika ba'asnahum liyatasaalu bainahum. Bila mereka bangun, mereka macam tertanya-tanya sama-sama dia, lama tu kita tidur, berapa lama dah ni? Qala qailun minhum kam labistum, berapa lama dah kita tidur? Qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Rasanya mungkin sehari kot atau mungkin separuh hari. Sebagian lagi daripada mereka berkata, Tuhan kamu lebih mengetahui tentang lamanya kamu tidur. Sebab bila mereka ni orang beriman kan, so bila mana tidur dah lama sangat sampai mereka nak jaga iman mereka, dan akhirnya mereka tidur dalam gua tu sampai mereka tersedar, mereka rasa macam baru tidur sehari. Sedangkan dah lama ni, tapi kerana mereka ada iman, bila tengok muka masing-masing pun dah berjambang dah macam apa dah, maka faba'athu ahadakum biwarikikum hadhih. Maka berkata salah seorang daripada mereka, sekarang ni mestilah Tuhan lebih tahu kita tidur berapa lama. Jadi sekarang ni kita siapa-siapa tolong pergilah ambil duit kita sekarang ni, duit perak ni, biwarikikum ni duit lah zaman dulu, kepingan shilling lah kot, duit perak. Pergi ke bandar, dalam riwayat cerita mereka beli roti tapi guna duit lama. Sampailah ke bandar, pilihlah jenis makanan yang kamu nak bawa dalam ayat yang ke-19 tadi ni. Dan adalah berlembut-lembut dan bersungguh-sungguh semasa di bandar, dan jangan melakukan satu yang menyebabkan siapa pun menyadari akan hal kamu. Mana jangan melawan, jangan memberontak, jangan menakutkan orang. Yalah, dia orang pakaian dah mungkin dah kusut, dengan dia orang sendiri pun dah jadi kusam dan sebagainya.
Orang tengok masa spend lah. Tiba-tiba bawa keluar pula shilling zaman Raja Dashes dulu. Memang pelik lah ni, orang asli mana ni. So cerita tu menyebabkan akhirnya terbongkar, sudah viral. So raja pun nak panggil mereka. So mereka ni semua rasa takut, mereka balik ke dalam gua, dan akhirnya Allah tidurkan mereka selama-lamanya. Itu cerita pasal Ashabul Kahfi. Simple je ceritanya, taklah letih mana pun. Senang-senang ceritanya, kita ingat cerita ni berlaku, dia 7 orang, kalau pernah ingat Ibn Abbas, 7 orang lelaki, yang pelbagai profession. Ada yang kata pegawai kerajaan, ada yang kata petani, ada yang kata pengembala, ada yang kata orang businessman. Dia ada macam-macam profession, bukan semua ustaz-ustaz, tak. Tapi mereka adalah pemuda-pemuda. Pemuda ni kita boleh sebut umurnya 40-an. Bila sebut pemuda fitiah ni, ada ulama sebut antara 25 hingga 50. Ada yang kata 30 ke 50, macam tu, pemuda. Fityatun amanu, mereka orang yang beriman, mereka bukan ustaz-ustaz, mereka bukan orang alim ulama, tak, mereka pelbagai profession, tetapi mereka nak jaga iman daripada kena sembah agama zaman Maharaja Dashes, agama pagan. So mereka larikan diri hidup dalam gua sehingga beratus tahun mereka tidur. 300 ikut pandangan kalender Masihi, kalender yang kita guna sekarang, Gregorian kalender matahari. Kalau kita ikut kalender Islam, Allah sebut wazdadu tis'a, tambah 9 tahun lagi. So kalau ikut kalender Hijrah, 309 tahun mereka ditidurkan. Lepas berapa ratus tahun mereka bangun, mereka hidup pada zaman raja yang lain, zaman Raja Theodosius yang kedua. Jadi dia orang pun terjaga pada masa tu. Dia orang nak pergi beli roti dekat bandar, orang terkejut. Dia orang ni dah jadi macam orang asli, orang hutan mana, sebab dengan berjambang apa semua. Orang pun macam takut. Dia orang bawa shilling yang lama. Jadi dia orang melarikan diri balik masuk ke dalam gua, dan akhirnya mereka ditidurkan selama-lamanya. Cuma nak ceritanya adalah kisah pasal Ashabul Kahfi ni, tak kira sama ada di Amman Jordan ke, di Ephesus Turki ke, di Damaskus Syria ke, berapa orang lelaki ke, anjing dia bersama anjing jenis apa, tak perlu tahu. Yang pentingnya adalah jaga iman. So kesimpulan yang kita nak buat pengajaran daripada Ashabul Kahfi menerusi ayat 9 hingga 26 Suratul Kahfi adalah kita nak jaga agama kita, kita kena ada gua. Kita kena ada Al-Kahfi dalam hidup kita. Kita kena ada benteng, fortress. Kita ni hidup zaman dunia terbuka. Semua benda ada di hujung jari. Kalau kita tidak ada benteng, kita tidak ada antivirus, kalau kita tidak ada satu penghalang kita sebagaimana Ashabul Kahfi yang menghalang diri mereka daripada terjebak dengan agama pagan, mereka sanggup duduk dalam gua. So kita tak perlu lari ke dalam gua, tapi kita meletakkan gua sedikit sempadan dalam hidup kita, supaya apa-apa benda yang tak sepatutnya daripada luar nak masuk, atau kita nak keluar, tak mudah untuk kita terpengaruh dengan ajaran dekat luar, dan ajaran luar pun tak mudah untuk terpengaruh masuk dalam kehidupan kita. So kena letakkan Al-Kahfi. Cara paling mudah nak letakkan Al-Kahfi sebagai pendinding kita, sebagai fortress kita, sebagai antivirus kita, adalah kita perbanyakkan baca Suratul Kahfi, khususnya pada malam Jumaat ataupun pada hari Jumaat. Bermula hari Khamis malam sampailah kepada Maghrib hari Jumaat, bacalah Suratul Kahfi. Dia ada 110 ayat. Ashabul Kahfi dia ada ayat 9 hingga ayat 26 saja. Ada banyak lagi ayat lain cerita pasal Nabi Musa dengan Nabi Khidir dan Yusha' bin Nun. Ada cerita pasal Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj. Ada cerita pasal pemilik 2 kebun ataupun pemilik 2 taman, 2 bustan. Ada beberapa kisah-kisah yang lain tu, insya-Allah kita nak cerita dalam siri yang lain, tuan-tuan. So kalau siapa yang ada peluang untuk nak berjalan, pergilah ke Ephesus Turki. Orang tak mungkin tak familiar sangat ke kawasan tu sebab dia jauh sikit daripada Istanbul. So alang-alang pergi Turki, round semua tempat yang best-best dekat Turki. Pergilah ke Ankara, pergilah ke Bursa, pergilah ke Ephesus, pergilah ke mana lagi, ke Istanbul semestinya lah. Pergi semua ni, Kapadokia, ke apa semua, pergi. Tapi jangan lupa pergi ke tempat-tempat yang ada sejarah dalam Al-Quran. So tak kisah nak pergi Milan, nak pergi Itali apa, tapi pergi ke tempat-tempat yang ada sejarah dalam Al-Quran. Sebab sejarah dalam Al-Quran ni confirm betul. Sejarah yang kita dengar dekat tempat-tempat sejarah tu, barangkali kadang-kadang sejarah yang direka oleh orang tempatan. Tapi kalau sejarah yang kita belajar dalam Al-Quran, Allah sengaja tinggalkan kesan-kesan sejarah ni. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran apa? Qul siru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Menjelajahlah, travel lah dalam atas muka bumi Allah ni, fanzuru, dan tengok, lihat, ambil pengajaran. Kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana kami berikan akibat kesudahan orang-orang yang mendustakan Allah. So travel lah, nanti kita doalah semoga travel kita dah boleh berjalan lagi. Kami pun di Najah, kita pun ada travel agency juga yang kita as a whole. So kita buat bisnes yang lain dan sebagainya. So tuan-tuan dan puan boleh
travel next time, tapi selagi mana kita tak boleh nak travel physical, kita travel lah melalui roh kita untuk pergi ke Turki, travel melalui roh kita untuk pergi ke Amman Jordan ataupun ke Damsyik Syria melalui kisah-kisah dalam Al-Quran. InsyaAllah nanti ada masa, ada rezeki, kita sambung lagi kisah-kisah yang lain. Banyak sebenarnya yang shock, yang best-best dalam Quran ni, insyaAllah. So siapa yang Google, try type Ephesus Turki, nanti nampak ada gua yang ada macam slot-slot lubang-lubang. Type gua Al-Kahfi Jordan, nanti keluar gambar-gambar ada lubang-lubang. Daripada lubang-lubang tu nampak ada lubang cahaya, ini pintu dia. Mana exciting lah bila kita tengok tu, macam kita boleh membayangkan. Tak dapat pergi, at least tengok gambar-gambar yang ada dekat internet tu. Alright. So itulah cerita pasal Ashabul Kahfi dalam Al-Quran. Sama ada kita ambil teori itu daripada Kristian Yahudi ataupun daripada Islam sendiri, pandangan daripada Ibn Abbas dan seumpamanya. Alright. Itu sajalah kot. Ada soalan ke? Ada soalan, kita buka 1-2 soalan. Kalau tak ada, kita boleh stop. Alright. Okay, terima kasih semua yang join malam ni. Siapa yang sempat ambil nota, Zuha, IP expert, ambil nota, nanti share nota, dapatlah saham sikit. Kak Ragaya, saya dah sampai Gua Tujuh Pemuda, Seven Sleepers tu kan? Betul. Siapa yang pernah join saya punya travel, kita dah pernah pergi Seven Sleepers dekat Turki, kita dah pernah pergi Seven Sleepers dekat Amman Jordan. Cik Afiq, insyaAllah nanti kita live pula dekat Yapim pula, insyaAllah. Alright. So terima kasih semua. Azizul Hasni pula, itu kita punya rider tu. Azizul Jo. Azizul, ni kopiah Azizul ni. Ni sahabat saya dekat Facebook. Azizul Jo ni boleh kontak dia, siapa yang nak kopiah macam saya pakai ni. Kopiah yang kait tangan yang bukan guna mesin ni kait tangan, harga RM30. Boleh kontak Azizul Jo Sani. Boleh kontak kat Facebook, type Azizul Jo, boleh hubungi dia, nanti dia courier. Cantik studio Ustaz, ni bukan studio, ni dalam bilik dia. Ahmad Tarmizi. Saya tak sukalah puji-puji ni, tak boleh. Nanti saya kembang, hidup saya memang dah kembang. Tak boleh. Jangan puji-puji. Kalau nak puji, sebut Masya Allah, Tabarakallah. Itu cara nak puji orang. Sebab bahaya tuan-tuan ni, kita ni bahaya takut kena penyakit ain. Handsome sangat, cantik sangat, lawa sangat, wangi sangat, kulit cantik, suara sedap, bahaya. Nanti kena penyakit ain. Nanti satu hari nanti kita akan cerita pasal penyakit ain. Macam mana kita nak menghindari daripada kena penyakit ain dan sebagainya. Satu caranya adalah penyakit ain ni apa dia? Penyakit yang kadang-kadang doktor tak boleh nak diagnose. Tiba-tiba dia jadi demam, tak ada apa-apa pun. Takut kita penyakit ain. Kadang-kadang sebab orang tengok, orang suka. Kadang-kadang orang tengok, orang benci. Boleh jadi penyakit ain. Sama pula kita dalam media sosial hari ni kan. So salah satu cara nak bagi orang tengok, orang puji macam mana? Masya Allah, Tabarakallah, cantiknya awak. Walaupun dia nak puji manusia, tapi dia puji Allah dulu. Masya Allah, Tabarakallah. Itu cara puji yang diajar oleh Nabi SAW. Supaya orang yang dipuji itu atau orang yang tidak disukai itu tidak terkena penyakit ain. Penyakit disebabkan pandangan mata. Okey, nanti pasal penyakit ain kita cerita satu tajuk yang spesifik pasal penyakit ain. Apa kaitan dengan evil eye yang kadang dekat Turki dia ada jual. Apa macam anting-anting atau macam souvenir yang warna biru ada hitam tengah-tengah tu kan dikaitkan evil eye. Tu ain tu lah penyakit ain ni. So apa benda ada yang buat jadi sebagai tangkal dan sebagainya. So kita cerita next time lah yang tu. Stay tune insyaAllah. So terima kasih banyak semua yang join. Doakan saya terus sihat. Kita semua terus sihat dan selamat insyaAllah. So jumpa lagi. Minta maaf salah silap. Siapa yang belum sembahyang isyak, boleh sembahyang isyak. Siapa yang belum makan malam, jangan lupa sebelum tidur kita baca surah Al-Muluk. Kita baca surah Al-Muluk sebelum tidur nanti insyaAllah. 30 ayat saja, 10 minit settle. Tarmizi, kita punya barber. Oh, ini saya punya personal barber ni. Hipster. Tapi itulah jauh sangat Mizi datang TPKP ni. Rambut dah gerbang macam apa ni. Alright, so thank you. Thank you so much. Nanti kita cerita pasal Nabi Musa, cerita pasal Bani Israel, cerita pasal Zulkarnain, cerita pasal banyaklah, cerita pasal Nabi Yusuf, best. Alhamdulillah saya dah sampai semua tempat-tempat lokasi-lokasi ni dalam semua sejarah-sejarah dalam Quran ni. InsyaAllah saya cuba ceritalah sekarang yang saya mampu. Apa kenangan-kenangan saya yang saya buat. Doku Travelog dulu, lebih kurang 3 tahun saya buat program tu. Boleh try search lah dekat YouTube.
ayat riwayat itu ada beberapa cerita yang saya pernah buat. Ya. Dengan tidak ada jerah dulu. So ni saya cerita ni berdasarkan juga pengalaman kita. Alright. So thank you. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berzikir sekejap sebagai penutup kita hari ni. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semua. Jumpa lagi.